الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kudrat dan iradahnya kita dapat bertemu pada malam ini bagi sama-sama mengisi kuliah maghrib. Dan tak lupa juga terima kasih kepada pihak jawatan kuasa Masjid Al-Kausar yang dengan usaha-usaha ke arah penambahbaikan, dengan usaha membuat spanduk-spanduk yang besar di luar sana itu dengan semata-mata untuk menghebohkan tentang program-program ataupun kuliah-kuliah yang dianjurkan di Masjid Al-Kausar. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada minggu lepas, minta maaf kerana tidak dapat hadir. Dan pembetulan untuk maklumannya, Rudi dia maklum saya yang kasih buatkan, bukan saya yang anak saya. Tapi bapaknya kena tunggulah, baru 3 tahun, jadi terpaksa bersama-sama dalam 3 hari kena tahan kerana ada jangkitan kuman. 3 hari dibuat, hari Ahad petang baru keluar. Dan Alhamdulillah pada minggu ini berkesempatan hadir. Tapi sound system tak berapa bagus ya. Dia musim demam, satu keluarga semua demam. Tapi Alhamdulillah tubuh sihat, cuma suara tak berapa sikit. Tapi saya ingat tuan-tuan faham je kan. Jadi kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini di dalam kitab La Tahzan. Okey, sebelum terlupa, sukalah saya nak ambil kesempatan untuk sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada prajurit-prajurit kita yang berjuang di medan tempur sana, yang mana difahamkan berapa orang sana, 10 lebih kan yang gugur di medan sana. Jadi insya-Allah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah dan mudah-mudahan ruhnya dicucuri rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi tuan-tuan yang di luar sana akan tanpa bertempur bermati-matian atau bertempur berganas. Tapi kemarin tak bertempur pun ada insiden di luar jangkaan depan Rastamas tu. Siapa tengok yang pelajar daripada Kolej Komuniti Tawau sehingga terbakar di kereta dan mayatnya rentung dalam kereta. Dan sehari sebelum tu pun ada 2 kematian juga di Batu Dua, tuan-tuan, Kemalangan ini juga. Jadi kematian tu saban hari. Jadi sekarang ini cuba kita tanya, bila kita pula? Yang pasti giliran kita akan sampai. Cuma bila itu kita tak tahu. Jadi gunalah peluang yang ada untuk kita hadirkan ke majlis-majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini telah dipayungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu ini majlis yang penuh dengan barakah, majlis yang penuh dengan nangan para malaikat. InsyaAllah mudah-mudahan
kematian kita nanti pun kita mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik, bukannya su'ul khatimah, kematian yang buruk. Dan kaitan dengan kematian prajurit kita pun, Majlis Fatwa Kebangsaan pun sudah mengeluarkan fatwa. Jadi tak perlulah kita nak bincang lagi, kita terserahlah. Cuma kita mendoakan mudah-mudahan mereka semua yang terkorban itu kesudahan mereka dalam husnul khatimah, kesudahan yang baik insya-Allah. Ya, kita sambung lagi nasihat yang ke-102. Kalau ada nota yang 2 minggu lepas tu, hindari kegelisahan dan stres. Ibnu Ar-Rumi telah berkata di dalam syairnya, ketamakan mendekatkan orang pada kenderaan menuju celaka. Sesungguhnya tamak adalah kenderaan orang yang celaka. Selamat datang rezeki yang cukup di setiap kerja keras yang membuahkan hasil. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun." Sadaqallahu azim. Surah Sabah ayat 37. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka sentiasa aman sentosa di tempat-tempat itu di syurga. Surah Sabah ayat 37. Carnegie mengatakan angka statistik menyebutkan bahawa kegelisahan adalah pembunuh nombor 1 di Amerika. Selama beberapa tahun berlangsungnya Perang Dunia Kedua, jumlah tentera yang mati lebih kurang seramai 1/3 juta orang. Dan pada saat itu juga penyakit jantung telah memakan korban seramai 2 juta penduduk. 1 juta di antaranya penyakit jantungnya disebabkan rasa gelisah dan stres. Jadi tuan-tuan, termasuk dalam nasihat Dr. Aid Abdullah Al-Qurni yang ke-102, dia menyebut supaya kita hindari kegelisahan dan stres. Stres ni apa ya kalau bahasa Melayu? Tekanan, betul tak? Tekanan. Jadi janganlah kita nak fikir semua masalah yang melanda itu kita letak di sini semua, sebab fakta telah menyatakan angka kematian di Amerika Syarikat daripada 3 orang, 1 orang mati disebabkan oleh kegelisahan dan stres, tekanan yang tak dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan, saya telah berkongsi satu cerita dengan seorang pensyarah dari UiTM Balok. Dia menceritakan seorang hamba Allah ini telah mengalami masalah yang disebutilah masalah tekanan. Pergi hospital, macam mana? Panjang sangat. Okey. Jadi pensyarah ini dia menceritakan seorang hamba Allah datang berjumpa dia minta bantuan. Rupa-rupanya hospital pun tak ada ubat, tuan-tuan. Bila kita mengalami masalah ni, nak tak ada, kita cuba semak balik apa yang diceritakan kepada saya. Rupa-rupanya si hamba Allah ni, tuan-tuan, bapa dia berpoligami, mamak dia mengadu dengan dia. Lepas tu masalah bapa dia telah menghabiskan simpanan mamak dia sebanyak RM70,000 kalau tak salah, mengadu dengan dia. Dicampur lagi masalah di rumah dia, masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah kereta dia kena calar, itu ini, menyebabkan stres, tuan-tuan. Jadi telah disebut di sini di dalam surah Sabah, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukanlah pula anak-anak kamu yang boleh mendekatkan kepada kami sedikit pun. Dan di dalam surah lain, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut, innama amwalukum, sesungguhnya harta kamu, wa auladukum, dan anak-anak kamu, fitnah, merupakan satu fitnah kepada kamu.
wattaqullah ajrun azim, kata silap. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Itulah dia menjadi balasan yang besar di sisinya. Dan di dalam surah lain juga disebutkan, zuyyina linnas, telah dihiaskan kepada manusia hubbus syahwat, cinta kepada hawa nafsu, minan nisa, cinta kepada perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatir, dan kuda tunggangan, wal qanatir al muqantara min al-dhahab wal fiddah, dan suka kepada emas dan perak, wal khailil musawwamati wal an'am wal hars, dan suka kepada ladang-ladang, suka kepada binatang ternakan, suka kepada unta-unta, macam-macam. Zalika mata'ul hayatid dunya. Ingat, itu merupakan kenikmatan, itu merupakan kesenangan yang bersifat sementara. Mata'ul hayatid dunya. Penyakit hati adalah penyebab utama yang mendorong. Dr. Kerry mengatakan, para pekerja yang tidak tahu bagaimana menghadapi kesedihan akan mati lebih cepat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan dirundung kesedihan, tuan-tuan telah mengalami masalah, kita cuba tengok nasihat yang disebut di dalam buku ini. Hindari kegelisahan dan stres. Cuba jangan semua kita letak semua. Cuba tengok juga dengan kemampuan memori kita, mampu ke tidak kita atasi masalah itu. Dalam kes yang saya sebut tadi, yang diceritakan kepada saya itu, dia buat checklist. Dia ceritakan, maksudnya kisah hidupnya, pasal masalah ini, semuanya diletak di sini. Jadi kawan saya ini, dia buat checklist semula. Cuba masalah ini letak dulu. Maksudnya jangan simpan di kepala. Fikir. Alhamdulillah, dengan izin Allah tuan-tuan, hamba Allah tadi pulih daripada masalah stres dan kegelisahan yang melanda diri dia. Dan tuan-tuan, kalau kita ingat sejarah Nabi SAW semasa Nabi berhijrah daripada kufar laknatullah dan bertampuk di dalam Gua Hira bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ketika itu Abu Bakar terlalu takut tuan-tuan. Sebab ialah, kalau tuan-tuan baca sejarah kan, gua tempat dia bertampuk tu, sekiranya kafir yang berada di luar gua ni tunduk sikit je, terus nampak tempat persembunyian mereka berdua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yakhrujuk wa yamkuruna wa yamkurullah. Bukan ayat tu, ayat lain yang akhirnya tuan-tuan, la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, wa la tahzan, jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kamu, Allah bersama kamu. Jadi kalau kita tengok Abu Bakar ni tuan-tuan telah digelar As-Siddiq kerana dialah yang membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi SAW. Hinggalah dia digelar As-Siddiq. Kalau Khalid bin Walid panglima perang, digelar Saifullah Al-Maslul, pedang Allah. Hamzah Asadullah, singa Allah. Semua sahabat-sahabat Nabi ada gelaran tuan-tuan. Jadi kes yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar pun turun ayat la takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Walaupun kalau tunduk je, terus nampak tempat mereka bersembunyi di dalam gua, tetapi mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah hijrah mereka selamat sampai. Penyebabnya sangat masuk akal, dan permasalahan ajal memang Allah telah tetapkan. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjalan. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit sekali orang Negro dan orang Cina di Amerika yang diserang penyakit jantung. Mereka adalah orang-orang yang menjalani kehidupan
kehidupan dengan cara yang mudah dan santai. Macam mana kalau kita tengok orang Cina, tuan-tuan? Cina ni maju lama sudah dah. Tamadun dia memang lama sudah capai kemajuan. Dan ada pepatah Arab ataupun hadis Nabi yang menyebut utlubul ilm min al-mahdi ila al-lahdi. Satu, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Dan satu lagi, tuan-tuan, utlubul ilm, tuntutlah ilmu walau kana bisin, walaupun ataupun hingga ke negeri Cina. Kenapa? Kerana tuan-tuan, tamadun Cina ni lama sudah capai kemajuan. Dan kita sebagai umat Islam dituntut untuk menuntut ilmu. Walaupun kita memperolehi segulung ijazah, itu bukan bermakna kita sudah arif. Kita dituntut untuk menuntut ilmu sehinggalah ke liang lahat. Jadi kalau kita nak tengok sejarah ataupun kelebihan yang ada pada orang Cina, orang Negro, orang Jepun ni, tuan-tuan boleh bacalah banyak sejarah dia yang merupakan pengamal perubatan, apa dipanggil, kadang-kadang ubat-ubat yang dia tak pakai, banyak dia guna ubat tradisional. Saya pun pernah, tuan-tuan, 2011 mengalami sakit yang aneh, sakit yang ganjil. Pergi ke hospital, dia suruh balik. Dia kata balik sebab kamu sehat, tak ada penyakit. Kita sakit. Tapi alhamdulillah saya cuma dapatkan rawatan satu pusat rawatan dekat Jaya tu, Panca. Itu kelebihan yang dia ada. Dia guna kaedah. Saya pun tak tahu tu. Dia gantung. Alhamdulillah sakit yang saya alami itu hilang dengan izin Allah. Sebaliknya, jumlah doktor yang mati kerana serangan jantung adalah 20 kali ganda dibandingkan para petani yang mati dengan penyakit yang sama. Sebab para doktor menjalani kehidupan yang diliputi dengan kegelisahan dan kekhawatiran yang tinggi, sehingga kan mereka harus membayar dengan harga yang mahal. Sangat aneh, doktor yang mengobati manusia namun dia sendiri yang sakit. Biasalah kan, doktor ni yang saya rasa memanglah dia yang berdepan dengan cabaran, berdepan dengan situasi yang lebih kepada stres, tekanan dan sebagainya. Contoh, difahamkanlah yang berlaku pembunuhan kejam sempurna itu semua turun ke tawa kan. Jadi ceritakan suatu sambung balik anggota badan yang terpotong itu. Jadi itu satu cabaran. Jadi kita tak nafilah doktor ni, tuan-tuan, merupakan berdepan dengan cabaran. Dan disebut di sini para doktor merupakan peratusan yang tertinggi, 20 kali lipat kali ganda dibandingkan dengan petani angka kematian. Okey, itu yang ke-102. Nasihat yang seterusnya, rasa redha boleh menghilangkan kesedihan. Jadi kalau kita tengok setiap berita, buletin utama ke, berita terkini ke, berita harian ke, keluarga-keluarga yang mana anak mereka ataupun cucu mereka, isteri, suami yang meninggal di medan tempur di ladang tu sana, saya rasa itu memang tidak boleh elak. Sedih, betul ke tidak? Contoh, tuan-tuan, kalau sekiranya di dalam ramai-ramai anggota yang terkorban itu ada di kalangan ahli keluarga kita, tentu sekali kita bersedih. Tetapi sedih pun berpada-pada. Janganlah sampai kita berteriak, sampai kita menangis, meraung-raung macam di Mesir, tuan-tuan, sekiranya berlaku kematian, insya-Allah seolah-olah tak ada, tiada dalam kepala mereka istilah redha dengan takdir. Mereka akan menangis. Ini golongan juhala lah maksud saya, bukan semua. Banyak lapisan, tuan-tuan. Kalau golongan syekh, golongan alim ulama, itu lain cerita. Tapi suasana yang saya tengok, kalau golongan juhala ni golongan yang ialah hidup kais pagi, makan pagi. Rakyat Mesir ni, tuan-tuan, kalau tak silap saya 6 juta yang masih lagi tinggal di kuburan. Kerana apa? Kerana peluang pekerjaan tak banyak. Ramai yang mengaku pekerjaan mereka mencari
bahan-bahan terpakai dalam sampah dan sebagainya. Jadi bila berlaku kematian, orang akan menangis, orang akan merau-rau, seolah-olah tidak ada perasaan pasrah dan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat ini sehingga perlu kita bincang bersama, mudah-mudahan boleh memberi satu motivasi ataupun peringatan untuk kita bersama. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wala taqulu illa ma yurdi rabbana." Kami tidak akan mengatakan kecuali perkataan yang diredai oleh Tuhan kami. Sesungguhnya anda mempunyai satu tugas yang suci, yaitu tunduk dan pasrah bila sesuatu yang ditakdirkan untuk anda telah datang. Takdir ni banyak tuan-tuan. Jangan kita ingat takdir kematian sahaja. Takdir kita mengalami kerugian di dalam perniagaan. Takdir keluarga kita ditimpa musibah, kebakaran, macam-macam lah. Jadi kita kena pasrah dengan takdir, yaitu tunduk dan pasrah bila sesuatu itu telah ditakdirkan untuk anda telah datang, supaya anda dapat meraih manfaat dan akibat yang baik daripadanya. Dengan redha terhadap takdir yang ditentukan, anda akan selamat daripada malapetaka dan kerugian pada masa akan datang. Dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat menyebut la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah. Jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah, jangan kamu kecewa, jangan kamu bersedih. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ada tuan-tuan doa, kalau boleh hafal, hafallah. Kalau nak tulis pun boleh. Doa untuk menghilangkan kesedihan. Saya sempat petik dalam satu buku hadis. Inni tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamut. Inni tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamut. Sesungguhnya aku tawakkaltu, bertawakal kepada 'alal hayy alladhi la yamut, yang mana kamulah Tuhan yang Maha hidup dan tidak akan mati. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan illa